Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Tajuk kita pada hari ini, apa maksud meyakini kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tajuk ini merupakan bahagian yang kedua dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan kita kepada Allah merangkumi tiga. Yang pertama, kalau kita boleh tengok balik, keimanan seseorang kepada Allah tidak akan sempurna melainkan dengan merangkumi tiga perkara. Yang pertama, dia meyakini kewujudan Allah. Yang ini telah pun kita selesaikan, alhamdulillah. Hari ini kita akan baca meyakini kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya, melaksanakan hak Allah, kewajipan kita ke atas, kewajipan Allah yang tertanggung atas kita, iaitu ibadah. Apa maksud meyakini kesempurnaan Allah? Iaitu dengan mempercayai dan meyakini bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna, iaitu bebas dari sebarang sifat kekurangan dan kelemahan, tidak menyamai makhluknya sedikit pun, dan baginya nama-nama dan sifat-sifat yang tinggi yang menggambarkan keagungan dan kesempurnaan zatnya. Sebagaimana firman Allah, walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Dan bagi Allah jualah, maknanya milik Allah jualah sifat yang tertinggi, dan dialah jua yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Lebih terperinci, meyakini kesempurnaan Allah terkandung di dalamnya tiga tuntutan. Yang pertama, mensucikan Allah dari sebarang penyerupaan dengan makhluknya dan dari sebarang kekurangan dan kelemahan. Sebagaimana firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, yakni Allah, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Surah Asy-Syura ayat 11. Yang kedua, beriman, yakni percaya dan yakin dengan segala nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa menafikan barang nama atau sifat darinya, atau menambah nama atau sifat yang tidak disebut oleh Al-Quran maupun As-Sunnah. Karena nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah bersifat tauqifiyah, iaitu terhenti di atas yang disebut oleh Quran dan juga hadis saja. Tidak boleh kita menambah, dan pada yang sama tak boleh kita menafikan mana-mana satu nama ataupun sifat yang disebut oleh Allah dalam Quran. Yang ketiga, mengelak dari sifat tamak untuk mengetahui kaifiyah sifat-sifat Allah. Maknanya bagaimana Allah bersifat dengan satu sifat itu. Kalau kita manusia ini, kita ada sifat kalam,
Sifat berkata-kata, dan begitu juga Allah Ta'ala. Salah satu sifatnya adalah kalam. Kalamallahu Musa taklima. Allah berkata-kata dengan Musa, atau kepada Musa, yang dengan kata-kata yang sebenar. Jadi kaifiat bagaimana Allah Ta'ala berkata, itu tidak boleh ada sifat tamak untuk mengetahui. Dan sebaliknya kita perlu berhenti sekadar yang disampaikan oleh Quran dan hadis pada kita. Iaitu hendaklah beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang termaktub di dalam Al-Quran tanpa menyibukkan diri untuk mencungkir cara dan bagaimana Allah bersifat dengan suatu sifat itu. Nama-nama Allah. Di dalam Al-Quran, nama-nama Allah dipanggil dengan Al-Asma'ul Husna. Al-Asma' jamak kepada ismun, ismun nama-nama, Al-Husna sifat, iaitu mu'annas kepada Al-Afdal. Mu'annas kepada Al-Afdal. Jadi beri maksud yang samalah dengan nama-nama yang terindah. Mu'annas kepada Al-Ahsan. Jadi nama-nama yang terindah. Firman Allah, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah memiliki nama-nama yang terindah. Nama-nama yang terindah. Maka serulah dia, yakni Allah, serulah dia dengan menyebut nama-nama itu. Di seruan ni, fad'uhu, ada dua makna. Fad'uhu, yakni berdoa lah, atau berserulah. Yang pertama, doaul ibadah. Mana serulah Allah, yakni beribadahlah kepada Allah. Dan yang kedua, doaul masalah. Doaul masalah dengan makna berdoa. Berdoalah kepada Allah, memohon hajatmu. Allah memiliki nama-nama yang terindah, maka serulah dia, yakni beribadahlah kepadanya, ataupun serulah dia, ini berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Jadi beribadah dengan nama-nama Allah yang terindah ini, mana kita berzikir dengan nama-nama Allah itu. Ataupun mentadabur nama-nama Allah itu. Dan adapun berdoa dengan nama-nama Allah, sedia maklumlah, iaitu kita memohon, bertawassul, memohon hajat kepada Allah dengan mana-mana nama Allah yang sesuai dengan hajat kita. Sebagai contohnya, kita sakit, maka berdoalah dengan nama Allah Asy-Syafi. Dan kita menghadapi kesempitan rezeki, maka berdoalah dengan nama Allah Al-Ghani, Tuhan yang Maha Kaya. Kita menghadapi masalah iman yang merosot, maka berdoalah dengan nama Allah Al-Mu'min, ataupun nama Allah Al-Hadi, Al-Fattah. Itu semua nama-nama Allah yang berkait dengan inilah, dengan orang panggil apa, Allah Tuhan yang Maha memberi hidayah, Tuhan yang Al-Mu'min, yang memberi keyakinan kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Sama ada dengan menyebut nama yang tidak layak bagi Allah, ataupun yang menukar. Sebenarnya orang musyrikin, dia menukar nama Allah Al-Aziz, diberi kepada bahalanya dengan diberi nama Al-Uzza. Yang menukar nama Allah Al-Mannan, diberi kepada bahala dengan menukar kepada Al-Manatu. Nama Allah ditukar dengan Al-Lata, yang diberi kepada bahala.
Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan, yakni penyimpangan yang mereka lakukan terhadap nama-nama Allah itu. Sebab itu kita sebut tadi bahawa nama-nama Allah Ta'ala ini tauqifiyah, yang tidak boleh kita menambah melebihi daripada yang disebut oleh syariat. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai al-asma'ul husna, nama-nama yang terindah. Al-husna, ini menghuraikan apa makna nama-nama Allah yang terindah itu. Al-husna itu sebenarnya nama apa maknanya? Menurut ulama, al-husna bermaksud yang sampai ke kemuncak pada keelokan atau keindahannya. Itu makna al-husna. Dalam bahasa Arabnya, balighatun bil husni ghayatuhu. Yang sampai kepada keelokan ghayatahu. Balighatun fil husni ghayatahu. Yang sampai dalam keelokan akan kemuncaknya. Itu asalnya. Nama-nama Allah ini mana dia? Allah ni disebut maha, dia mengetahui. Mana mengetahui dia itu sampai kepada pundak. Bila kita kata Al-Qadir, Allah Ta'ala ni maha berkuasa. Al-Qadir itu salah satu nama Allah. Sebab dia Al-Qadir, dia memakai nama Al-Qadir, mana kekuasaan dia itu sampai kepada kemuncak. Atau dalam pengertian yang lain, yang paling elok atau paling indah. Yang paling elok, yang paling indah. Nama-nama Allah disifatkan dengan Al-Husna kerana ia menunjukkan kepada keelokan atau kemuliaan yang paling tinggi bagi zat yang memakai nama tersebut atau yang ditunjukinya, iaitu Allah. Jadi Allah Ta'ala sajalah yang boleh bersifat demikian. Jadi sebab itu dalam bahasa Melayu ni dia ada satu kalimah, maka kita beri kalimah itu kepada Allah, iaitu Maha. Ya, mana bila sebut manusia ini, walaupun kita kata dia alim, sekat itu sajalah alim ataupun al-alamah, kita sebut banyak ilmu, lautan ilmu, tapi kita tidak sebut Maha berilmu lah, kerana Maha berilmu ini kita beri pada Allah Ta'ala sahaja. Begitu juga kerana nama-nama Allah terkandung di dalamnya sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah yang tidak ada sedikit pun kekurangan jika dilihat di segi mana sekalipun. Sebagai contohnya, nama Allah Al-Alim dan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Alim, yang bermaksud yang Maha mengetahui. Nama ini terkandung di dalamnya sifat ilmu Allah yang sempurna, iaitu ilmu yang tidak didahului dengan jahil dan tidak diikuti oleh lupa atau nyanyuk. Itu juga dengan nama Allah yang lain. Bila disebut nama Allah Al-Qadir, maka terkandung di dalam sifat itu adalah sifat qudrah. Jadi kita mengaji, bila kita tadabbur nama Allah, kita mempelajari dua. Satu, nama, dan satu lagi sifat. Satu nama, satu lagi adalah sifat. Jadi automatik orang yang mempelajari nama-nama Allah, maka dia mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berbeza dengan manusia. Manusia, nama tidak menggambarkan hakikat. Bagi manusia, nama tidak menggambarkan kepada hakikat. Jadi bagi manusia, nama tidak menggambarkan kepada hakikat. Sebagai contohnya, kita ada yang bernama, contoh kita kata, yang bernama Hasan. Nama tu maknanya indah, elok. Tapi bila orang tengok panggil, tak elok. Itu maknanya nama bagi manusia tidak
menggambarkan kepada hakikat. Boleh dia jadi sebaliknya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala, nama memang menggambarkan itulah. Bila dia bernama dengan Al-Mannan, Tuhan yang sentiasa memberi minnatun, anugerah, kurniaan kepada manusia, memang dia tak pernah habis lah Allah Ta'ala memberi anugerah dekat kita. Kehidupan kita, nyawa kita, udara, segala yang kita nak, manusia perlukan di atas muka dunia ni, maka dibekalkan oleh Allah tanpa meminta balasan. Cuma dia nak kita taat pada dia saja. Boleh faham ya? Itu Allah Ta'ala. Kewajipan terhadap nama-nama Allah. Kewajipan setiap Muslim terhadap nama-nama Allah ialah yang pertama, menerima dan meyakini nama-nama tersebut, iaitu tidak menafikan sebarang nama Allah yang disebut oleh Allah dalam Quran atau disebut oleh Nabi dalam Sunnah. Itu yang pertama sekali. Walaupun kita tak boleh hafal, tak mampu nak hafal semua, tapi kita mengakui nama-nama itu. Yang kedua, menafikan penyerupaan nama-nama tersebut dengan makhluk. Jadi dari segi hakikat lah, dari segi kaifiat dia panggil. Penyerupaan kaifiat, sebab ada nama-nama yang Allah Ta'ala izinkan untuk manusia pakai. Contohnya nama yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rahim, Ra'ufur Rahim. Mana seorang Nabi yang mana yang sangat bersifat belas kasihan kepada kamu, pengasih kepada kamu. Padahal sama Allah Ta'ala juga memiliki nama Ar-Rahim. Maknanya Allah Ta'ala benarkan. Tapi dari segi nama sajalah, nama dan juga beberapa aspek yang ada. Adapun kesempurnaan itu bagi nama tersebut, walaupun manusia juga boleh bersifat, boleh bernama dengan nama yang sama, tapi kesempurnaan itu tetap milik Allah. Tetap milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, tidak menambah. Jadi kesimpulannya, nama-nama Allah Ta'ala ini ada dua bahagian. Satu bahagian yang hanya layak bagi Allah Ta'ala saja. Ar-Rahman, itu tak boleh diberi nama kepada makhluk lah. Kalau makhluk nak guna pun, kena letak Abdul. Abdul Rahman. Allah Ta'ala sendiri, nama Allah Ta'ala sendiri, tidak boleh diberi pada mana-mana makhluk. Kalau nak guna pun, mesti Abdullah. Abdullah. Lagi, sebagai contoh lagi, nama lagi yang tak boleh digunakan lagi, apa ni, boleh rujuk lagi lah. Asalnya dalam kitab yang asal ada diperincikan, lebih diperincikan. Yang ketiga, tidak menambah sebarang nama yang tidak disebut oleh Allah dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Ini sebagaimana kita sebut tadi. Nama-nama Allah semuanya tauqifiyah, iaitu terhenti pada nas Al-Quran dan juga As-Sunnah. Oleh itu tidak harus menambah sebarang nama bagi Allah yang tidak terdapat di dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Baliknya hendaklah memadai sekadar yang ada di dalam keduanya. Menentukan hak yang sewajarnya bagi Allah, termasuk dalam hal penamaan, adalah di luar bidang akal atau pemikiran manusia. Maka oleh itu hendaklah diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Contoh-contoh nama Allah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran amat banyak ayat-ayat yang membentangkan nama-nama Allah. Antaranya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Innahu huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun. Nama At-Tawwab. Lagi Maha Mengasihani. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup serta yang terus-menerus menguruskan makhluknya. Al-Hayyu, nama Allah Al-Hayyu.
nama Allah Al-Qayyum. Ya, Al-Qayyum, Al-Hayyu yang hidup, yang maha hidup, serta maha berdiri sendiri. Serta maha berdiri sendiri. Mendirikan, menguruskan makhluknya. Demikianlah yang selalu diberikan takrifan oleh ulama dalam tafsir. Al-Qayyum makna berdiri sendiri dan dia yang mendirikan makhluk. Makna makhluk ini wujud dengan dia. Wa al-Aliyyul Azim, dialah yang maha tinggi, dialah Allah, maha tinggi lagi maha agung. Maha agung. Maha besar, maha agung. Cuma kita nak bezakan Al-Kabir, Al-Azim kita letak maha agung, Al-Kabir maha besar. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, ya, Raja, timbahan pada Al-Malik, ya, Al-Raja, Al-Malik, Al-Qudus yang maha suci, As-Salamu yang maha sejahtera, Al-Mu'minu yang menggunakan keamanan kepada makhluk, sama ada keamanan jasmani ataupun rohani, yang menyelamatkan iman makhluk, yang menyelamatkan dipanggil makhluk daripada kesesatan, itu mana Al-Mu'min. Al-Muhaiminu yang melihara, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Jabbar yang maha berkuasa. Nah, semana Al-Jabru maknanya yang memaksa. Al-Mutakabbir yang memiliki segala keagungan, kebesaran. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah. Yang maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan dengan Allah. Sama ada mereka menyandarkan bagi Allah ada anak dan sebagainya. Wallahul khaliqu, dialah Allah yang menciptakan. Al-Bari'u yang mengadakan daripada tiada kepada ada. Al-Bari'u, ya Al-Musawwiru yang membentuk apa. Lahul asma'ul husna, yang mempunyai nama-nama yang paling indah, yang nama-nama yang terindah. Indah sebagaimana kita tafsirkan tadi, iaitu yang mencapai kepada kemuncak kesempurnaan. Yusabbihu lahu, bertasbih kepadanya. Tasbih kata Ibnu Abbas, bersembahyang, beribadat. Sebab itu sembahyang duha di antara nama yang diberi dalam hadis, iaitu as-sabhah, sembahyang duha. Bertasbih kepadanya, yakni beribadat kepadanya, segala yang ada di langit dan juga bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi dalam Quran ini pendekatan dia, bila sebut saya tentang Allah, biasa disusuli dengan tauhid dan juga ibadat. Maknanya tujuan kita mengenal Allah adalah untuk kita mengabdikan kepada Allah. Dan ibadah, kalau nak ditafsir dengan lebih lanjut, kata Imam Ibn Katsir, kalau kita nak terjemahkan ibadah dengan pengertian yang paling sempurna, iaitu taat. Taat. Itu. Sebab kalau kita kata ibadah dalam bahasa Melayu ni, sembahyang, puasa, zakat saja. Lepas mana telah keluar daripada masjid, tak ada ibadat lagi. Itu yang
Ada yang selepas keluar daripada masjid itu dia boleh pergi tempat maksiat pula. Jadi sebab dia faham ibadat gitu. Tapi dalam syarak ibadat ini, kalau kita nak ungkapkan, nak mengungkapkan ibadah dalam pengertian yang menyeluruh, iaitu taat sendiri. Jadi maknanya kalau masuk zuhur, macam mana kita nak mentaati Allah? Iaitu dengan sembahyang zuhur lah. Bila kita berpakaian, memakai pakaian, macam mana kita nak beribadah kepada Allah? Iaitu dengan mentaati hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dalam pakaiannya, itu menutup aurat. Dan juga tidak memakai sutera bagi orang lelaki. Itu contoh. Maka itulah dipanggil beribadah itu sentiasa mentaati Allah. Mengikut situasi kita berada itu. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan juga yang batin. Sebagian ulama mentafsirkan ibadah iaitu setiap perkara yang mendatangkan redha Allah. Mendatangkan kasih dan juga redha Allah. Sama juga. Itu kalau tak silap ada disebut oleh Syekh Dr. Muhammad Zuhaili. Muhammad Zuhaili dan tafsirnya. Yang ibadah adalah setiap perkara yang mendatangkan redha Allah. Jadi sebab itu kemuncak ibadah adalah jihad. Kemuncak ibadah adalah jihad. Ada lukum Allah Ta'ala sebut, Rasulullah sebut dalam satu hadis, Ra'sul amri wa amuduhu wa zirwatu sanamihi. Urusan agama, maukah kamu wahai Muaz, aku nak ceritakan kepada kamu Ra'sul amri, asas, dia panggil asas kepada agama, wa amuduhu, tiang kepada agama, wa zirwatu sanamihi, dan juga kemuncak agama. Zirwatu, zirwah ni adalah, sanam itu adalah bonggol unta, kemuncak yang di atas itu, zirwatu sanamihi. Kalau unta ni bonggol, kemuncak bonggol dia yang itulah. Tapi kalau Islam ni pun dia ada juga kemuncak. Lalu Nabi menyatakan, Ra'sul amri, pokok bagi urusan agama ni adalah, pokok bagi urusan agama ialah dengan kamu mengisytiharkan keislaman kamu, iaitu la ilaha illallah. Kemudian amuduhu, tiangnya, tiang kepada urusan agama, semayang, salat. Dan kemuncak bagi agama adalah jihad, kata Nabi. Dirwatu sanamihi. Jadi orang yang enggan berjihad, mana dia tak akan sampai kemuncak lah. Jadi maknanya ibadat dia, maknanya ibadat dalam senantiasa berada dalam pertengahan begitu. Jadi kalau dia nak mencapai kemuncak dalam agama dan ibadat, maka dia mesti berjihad pada Allah Ta'ala. Dalam satu hadis, 99 nama Allah. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan ila wahidan, man ahsaha dakhal jannah. Bagi Allah ada 99 nama, iaitu 100 kurang 1. Tidak seorang pun yang menghitungnya, melainkan dia pasti akan masuk syurga. Dalam kitab yang asal, dan ada kemukakan tafsiran ulama, apa makna menghitung? Ahsaha, menghitung. Sebagai ulama kata, iaitu mempelajarinya. Dan mempelajari setiap satu daripadanya. Sebagai ulama menyatakan berzikir dengan dia. Dan berzikir dengan nama-nama tersebut. Sebagai ulama menyatakan bahawa nak beramal dengan kandungan nama tersebut. Bila Allah Ta'ala maha bertaubat, maha di-at-tawwab, maha menerima taubat, maka kita sentiasa dan bertaubat kepada Allah setiap kali kita melakukan kesalahan. Bila Allah Ta'ala maha dia maha kita nama Allah maha menyembuhkan, maka kita senantiasa memohon kesembuhan daripada Allah apabila kita sakit. Walaupun kita berikhtiar, tapi kita tidak lupa untuk membaca doa-doa syifa dan sebagainya, kerana Allah lah hakikatnya yang menyembuhkan. Jadi kita beribadah kepada Allah
melihat pada kandungan nama-nama Allah Ta'ala itu. Bila Allah Ta'ala itu bersifat dengan maha mengetahui, maknanya kita menjaga perilaku kita lah. Maknanya kita menjaga setiap perilaku kita sebab kita malu dengan Allah Ta'ala. Itu makna man ahsaha, barang siapa menghitungnya. Boleh memberi makna berzikir dengan dia, boleh memberi makna berdoa dengan nama-namanya, boleh memberi makna mentadaburnya, makna mentadabur setiap satu daripada nama-nama Allah itu. Dalam riwayat oleh Imam Tirmizi, juga dari Abu Hurairah, dinyatakan satu persatu semua 99 nama tersebut, iaitu Wallahu la ilaha illahu ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudus, As-Salamul Mu'minul Muhaimin. Jadi kita terus saja pada tafsiran. Dialah Allah, dialah Wallah, Allah alladzi la ilaha illahu, yang tiada Tuhan melainkan dia, Ar-Rahman. Makna Ar-Rahman, yang mempunyai rahmah yang luas dan melimpah, yang memberi nikmat-nikmat besar kepada sekalian makhluknya, sama ada orang mukmin dan juga kafir. Di mana Ar-Rahman. Ar-Rahim, yang mengasihi orang beriman, yakni memberi rahmat untuk mereka di akhirat. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, Ar-Rahman kata dia Ar-Razak. Mana di dunia ni Allah Ta'ala memberi rezeki tanpa mengira makhluk dia yang taat ataupun yang tidak taat. Tapi Ar-Rahim Al-Mu'afi, yang mengampunkan. Itu maknanya dia panggil, kalau kita nak ambil nama lain lah, gandingan kepada Ar-Rahman, Ar-Razak. Kalau Ar-Rahim ni, dia erat-erat dengan Maha Pengampun di akhirat. Maha mengampuni di akhirat. Kerana dia hanya mengampuni orang-orang beriman saja. Al-Malik, pemilik semua yang ada. Al-Qudus, yang bersih dari segala kekurangan dan kecacatan. As-Salam, yang terpelihara zatnya, sifatnya, perbuatannya dari sebarang kekurangan, keaiban dan kecacatan. Kalau anda tidak lupa, tafsiran ni anda ambil daripada Imam Al-Baihaqi. Daripada Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-I'tiqad. Dalam kitabnya nama kitab Imam Al-Baihaqi, kitab Imam Al-Baihaqi ada kitab dia khusus tentang akidah. Saya pun tak ingat nama dia ni. Mungkin ada di ujung ni, insyaAllah. Tak dinyatakan. Nanti kita tengok balik lah apa nama kitab dia, pun lupa. Jadi kita tengok. Nantilah kita tengok balik lah nama kitab Imam Al-Baihaqi. Dan nanti kita banyak makan masa kita. Okey. Dalam majlis hari ini, kalau kita boleh selesaikan nama-nama Allah ini pun, insyaAllah, Alhamdulillah. Okey. Kalau tak sempat pun kita buat sambung nanti. 99 nama Allah Ta'ala. Al-Muhaimin, Al-Mu'min, yang memberi dan menjamin keamanan dan keselamatan kepada hambanya. Merangkumi keselamatan jasmani dan juga rohani. Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Muhaimin, yang mengawas dan menjaga sekalian makhluknya serta mengatur dengan teliti hal ehwal pekerjaan, rezeki dan ajal mereka. Al-Aziz, yang menang dan kuat dalam pentadbirannya, yang tunggal dengan keagungan dan kebesarannya.
Al-Aziz. Ataupun bahasa Melayu kita sebut yang Maha Perkasa. Maha Perkasa maknanya dia tidak akan dapat ditewaskan. Sentiasa menang. Sentiasa kuat. Tidak ditimpa dengan lemah. Al-Jabbar yang memaksa makhluk dan meluluskan apa yang dikehendakinya atas mereka. Mana tidak siapa yang boleh membatalkan. Sama ada berupa suruhan atau larangan dengan secara tegas. Sedangkan tiada siapa pun yang boleh mengubah, yang boleh menegah kehendaknya. Dia mempunyai kuasa mutlak dan keagungan yang tunggal. Dan sekalian makhluk tunduk kepadanya. Al-Mutakabbir yang tunggal dengan kebesaran dan keagungannya. Tiada keagungan dan kebesaran yang hakiki melainkan Allah. Seluruh makhluk tunduk di bawah keagungan dan kebesarannya. Kita biasa terjemah Mutakabbir yang maha besarlah. Al-Khaliq yang menjadikan sesuatu yang belum ada kepada ada menurut peraturan, ketetapan, kebijaksanaan dan kekuasaan yang sedia ada padanya. Yang azali lah. Yang sedia ada mana yang azali pada. Yang sedia ada yang ini azali padanya. Pada zat Allah. Al-Bari yang mencipta sesuatu yang bernyawa atau yang mengadakan apa yang ada asal mulanya. Itu Al-Bari'u. Sebagai contohnya, Allah menjadikan, kalau Al-Khaliq, mana dia menjadikan Adam daripada sebelum Adam tidak ada. Al-Bari, mana dia lah menjadikan manusia daripada air mani. Mananya? Itu maksud yang mengadakan apa yang ada asal mulanya. Maknanya memang manusia ni ataupun maksud di sini adalah mungkin maknanya membangkitkan manusia bangkitkan manusia daripada dia menciptakan manusia, mematikan manusia, kemudian membangkitkan semula manusia. Yang mengadakan apa yang ada asal mulanya. Mana asal mula lagi sudah ada. Kemudian Allah, maknanya kalau Adam diciptakan, mana Khaliq lah, dia menciptakan Adam asal yang tidak ada langsung. Kalau kita manusia pula, mana menciptakan manusia daripada asal usul, iaitu air mani. Yang menjadi asal usul manusia. Al-Musawwir yang menjadikan makhluknya dengan berbagai rupa dan bentuk yang berbeza antara satu sama lain. Al-Ghaffar yang memberi banyak keampunan kepada hamba-hambanya yang bertaubat dan meminta keampunan. Al-Qahar yang gagah perkasa mengatasi hamba-hambanya. Dialah yang menghancurkan pemerintah-pemerintah yang zalim seperti Fir'aun. Al-Wahhab yang dermawan, yang memberi berbagai jenis pemberian. Itu hibah pemberian kepada hamba-hambanya. Ar-Razzaq yang memberi dan menguruskan rezeki kepada tiap-tiap yang bernyawa dengan bahan-bahan keperluan, makanan, rohani dan jasmani. Al-Fatah yang membuka pintu rezeki dan rahmat pada hamba-hambanya dan yang membuka pintu hati mereka supaya dapat melihat perkara-perkara yang benar dan mengikut jalan yang selamat. Al-Alim yang mengetahui segala perkara baik yang terang atau yang tersembunyi. Al-Qabid yang menahan rezeki. Qabid yang menahan. Ini menahan rezeki dari siapa yang dikehendakinya atau yang mencabut ruh-ruh hambanya. Kerana Al-Qabdu juga makna mengambil. Al-Qabdu bahasa Arab boleh bermakna dua. Yang menahan dan boleh bermakna yang mengambil, yang mencabut. Al-Basit yang meluaskan rezeki, yang membentangkan. Membentangkan rezeki rahmat atau kurniaan kepada hamba yang dikehendakinya. Al-Khabid yang merendahkan. Itu yang merendahkan atau menjatuhkan darjat hamba-hambanya yang kufur, engkar. Al-Rafi yang mengangkat. Yang mengangkat darjat hamba-hambanya yang bertakwa. Al-Mu'iz yang beri kemuliaan. Iaitu kepada sesiapa yang dikehendakinya. Al-Muzillu yang memberi kehinaan kepada siapa yang dikehendakinya. As-Sami'
yang mendengar segala bunyi, suara atau percakapan, baik yang kuat atau perlahan, termasuklah bisikan. Al-Basir, yang melihat segala perkara, baik yang berada di tempat terang atau gelap, di daratan atau lautan atau udara. Al-Hakam, yang mengadili atau menetapkan hukuman tanpa ada sesiapa pun dapat menolak keputusannya dan tiada siapa pun dapat merintangi dari berjalannya hukumannya. Al-Adlu, yang tidak menghukum sesuatu melainkan dengan adil. Al-Adlu maknanya yang maha adil, yang maha adil. Yang mengadili atau yang tidak menghukum sesuatu melainkan dengan adil dan benar, atau yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mana Tuhan yang sentiasa dipanggil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Al-Latif, yang maha halus. Al-Latif, yang mengetahui perkara yang halus, detail dan terperinci. Al-Khabir, yang mengetahui perkara yang seni dan tersembunyi, lahir dan batin, sama ada di bumi atau di langit. Sebagian mufassir dalam Quran, kerana kedua-dua nama ni ada Latif, memberi makna yang sama dengan Ar-Rahim. Ya, makna yang maha Ar-Rahim, Ar-Ra'uf. Itu. Dan sebagian ulama menyatakan Al-Latif makna yang maha halus. Makna yang mengetahui, yang dia merujuk pada ilmu. Makna yang mengetahui yang halus. Makna yang dalam bahasa disebut daqaiqul asya'. Mana setiap perkara itu Allah Ta'ala mengetahui hingga sedalam-dalamnya. Alim bizatus sudur, mengetahui apa yang ada dalam dada manusia. Al-Khabir ialah mengetahui hakikat sesuatu. Kalau tadi daqaiqul asya', kalau Khabir pula haqaiqul asya', mengetahui apa yang sebenar daripada sesuatu. Jadi Al-Latif ada dua makna lah. Ya. Ada dua makna Al-Latif. Yang maha lembut, mana sentiasa bersikap lembut dengan hambanya. Mana merahmati hambanya, melayani hambanya dengan simpati. Ya. Al-Latif. Dan satu lagi makna yang hampir sama dengan Al-Alim. Ya. Al-Halim, yang memaafkan. Dia sebenarnya Al-Halim ni sama makna dengan Al-Sabur, yang penyabar. Iaitu yang memaafkan, yakni tidak cepat marah dan tidak menyegerakan siksaan sekalipun dia mempunyai kekuasaan yang penuh. Yang cepat murka. Kita bezakanlah. Dengan makna dengan yang layak, dengan kafiat yang layak bagi Allah. Sebab dalam Quran banyak Allah sebut Allah ghadab. Al-maghdubi alaihim. Orang-orang yang bukan orang yang dimurkai ke atas mereka oleh Allah. Karena kalau murka ini, makhluk ni dia ada reaksi. Macam kaifiat murka itu yang layak bagi Allah lah. Yang bagaimana Allah Ta'ala murka. Sebab itu, banyak ulama mentafsirkan. Makna murka iaitu Allah tidak dipanggil Allah menimpakan balasan. Itu maknanya. Nah, Allah murka ini Allah menimpakan balasan. Jadi merujuk pada sifat iradah dan qudrah. Al-Azim, yang mempunyai keagungan dan kehebatan yang sampai kepada kemuncaknya, kemuncak keagungan. Al-Ghafur, yang maha pengampun dan pemaaf. Al-Ghafur. Asy-Syakur, yang maha bersyukur. Maknanya apa? Melipat gandakan pembalasan kepada hambanya yang taat dan mengerjakan amal saleh sama ada sedikit atau banyak. Jadi Allah Ta'ala suruh kita juga bersyukur. Nabi sebutlah hadis malam yashkurinna lam syukurillah. Siapa tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Mana bersyukur terima kasih. Sekurang-kurangnya mengucapkan terima kasih. Ataupun mendoakan. Yang kalau baik lagi, mana syukur ialah membalas. Jadi, membalas kebaikan dan kebaikan. Itu makna syukur. Jadi,
Allah lah yang maha bersyukur. Di mana bila hambanya buat baik, dia bukan balas sama. Dia balas berganda-ganda. Itu mana dia asyakur. Al-Aliyu, yang maha tinggi. Yang maha tinggi. Kedudukannya. Tidak ada yang lebih tinggi martabatnya selain daripada Allah. Itu dalam mazhab Asy'ariyah. Tinggi ni ada 3 makna. Tinggi dari segi duduk, tempat ni panggil. Contoh macam tingkat atas lebih tinggi dari tingkat bawah. Tingkat 10 lebih tinggi dari tingkat 9. Tingkat 9 lebih tinggi. Itu lebih tinggi duduk. Yang kedua, tinggi kedudukan. Dalam bahasa lain, martabat. Okay. Yang ketiga, tinggi dari segi penguasaan. Jadi contoh macam kita kata, dia tinggi sungguh. Boleh beri makna, maknanya dia fizikal dia tinggi. Boleh beri makna itu. Ataupun kita kata dia tinggi sungguh. Tapi kita tengok dia rendah. Maka kita fahamlah. Maknanya kita tahu maknanya dia, kedudukan dia tu tinggi, martabat dia tinggi. Sebab dalam pejabat ni dia adalah bos. Okay. Tapi bagi Allah Ta'ala, hanya difahami ikut mazhab Asy'ariyah dengan 2. Maha tinggi, iaitu maha tinggi kedudukan dan juga maha tinggi kekuasaan dia. Tidak ada yang lebih tinggi, lebih menguasai daripada dia. Ya, ulul makanah tu ada tamarbutah. Makanah. Ulul makanati wa ulul qahri. Mana tingginya penguasaan Allah. Dia yang boleh maksa orang lain tak boleh paksa dia. Tapi ada satu lagi, ulul makan, itu tidak di ini. Kerana dalam mazhab Asy'ariyah Allah sunyi daripada tempat. Kerana tempat itulah makhluk. Tapi bagi akidah sahabat-sahabat kita salafiyah, ketiga-tiga ini dimakna pada Allah. Allah maha tinggi, tinggi dari segi kedudukan, tinggi dari segi tempat, dan juga tinggi dari segi penguasaan. Jadi jihah ada 6. Jihah ada 6. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. 5 dinafikan bagi Allah kerana Allah tidak pernah menyebutkan untuk dia. Dan 1 disebabkan bagi Allah kerana Allah Ta'ala sebut. Dia wal qahiru fawqa ibadih. Dia qahir, maha maksa, dialah yang maha berkuasa. Al-qahir mana? Al-qadir. Fawqa ibadihi. Ibarat mazhab Asy'ariyah, fawqa al-makanah, makanah. Makna fawqa al-makanah. Dia mengatasi hamba-hambanya, bukan dia berada atas hamba-hambanya. Jadi maknanya pemahaman sebagian salafiyah itu ditolak oleh Asy'ariyah lah. Maknanya Allah tidak bertempat. Ala kulli hal, tuan-tuan sekalian, kita nak bertolak, nak menolak dengan menghukumkan sesat, itu kena berhati-hatilah. Sebab salafus salih sendiri pun ada yang menyebut begitu. Kalau tuan-tuan boleh tengoklah dalam tafsir At-Tabari, dinakalkan pandangan salafus salih walaupun bukan aghlabiyah. Kerana salafus salih ini dia memakai mazhab at-tafwid. Mana menyerahkan maksud pada Allah. Menyerahkan. Fawqa ibadihi wal qahru fawqa ibadihi. Salah kata fawqa. Allah Ta'ala kata dia fawqa ibadihi. Kita menafikan makna zahir. Makna zahir kita nafikan. Makna zahir itu makna apa? Makna atas lawan bawah. Itu makna zahir. Makna atas lawan bawah. Mana kalau makna zahir ni, mana kita kata atas buku ni berada di atas buku ni. Kan? Mana itu makna zahir. Kita sebut makna zahir. Okay, makna zahir itu dinafikan daripada Allah. Habis makna apa? Wallahu a'lam. Kita serahkan makna sebenar pada Allah Ta'ala. Itu mazhab tafwid. Itu mazhab dipanggil salaf mengikut pemahaman Asy'ariyah. Dan juga Maturidiyah. Al-Kabir yang maha besar. Jadi kalau kita nak faham semua nama Allah itu boleh dipahami makna zahir. Jadi Al-Kabir pun kena faham dengan makna zahir juga. Saiz. Yang tu ijma' para ulama. Maksudnya tidak boleh difahami. Allah maha besar dengan makna saiz.
Jadi sebab itu ada ketikanya makna zahir itu tidak boleh dipakai pada Allah Ta'ala, yang tidak layak bagi Allah. Jadi Al-Kabir, makna zahir tidak boleh. Sebab zahir itu makhluk, Allah Ta'ala kata, laisa kamitslihi syai'. Jadi maknanya adalah Al-Kabir panggil dengan makna maha besar dan maha tinggi kedudukannya. Ya, Al-Makanah lah, kedudukan Allah Ta'ala. Atau yang tidak mampu, yang tidak, atau Al-Kabir, maha besar, makna yang tidak mampu manusia dan akal mereka untuk menanggapinya. Mana yang maha besar, yakni yang tidak mampu untuk ditanggapi, dipahami oleh akal dan juga panca indera manusia. Al-Hafiz, yang melihara, yaitu Tuhan yang melihara langit dan bumi serta kejadian-kejadian yang ada di antara keduanya hingga suatu masa ditentukan. Jadi sebab itu jangan bimbanglah. Kita ni selagi belum sampai ajal, Allah Ta'ala akan jaga. Tapi kalau dah sampai ajal itu, memang terpaksalah. Sebab Allah Ta'ala sini telah menetapkan sejak azali, sejak dia panggil, sejak lama, bahasanya kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan menemui kematian. Al-Hasib, yang menghisap. Yang menghisap amalan dan perbuatan hamba-hambanya di akhir hari kiamat, atau yang mencukupi hamba-hambanya, yakni memadailah hamba-hambanya dengannya. Ini menterjemahkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Al-Hasib, menghisap, dan pada yang sama juga merujuk kepada zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil, kalau merujuk pada makna itu, mana yang mencukupi hambanya, iaitu memadailah hamba-hambanya dengannya. Mana hamba-hamba dia, kalau nak mencapai kecukupan, tidak akan dapat mencapai melainkan mereka bersama dengan dia. Jadi tuan-tuan sekalian, kita berhenti situ. Nama 42 insya-Allah. Pada Al-Jalil. Al-Jalil yang memiliki kebesaran. Allah jumpa lagi besok hari apa? Besok hari Rabu. Hari Rabu boleh insya-Allah. Kalau tidak ada urusan pagi-pagi, boleh kita sambung. 15 siri pun tak boleh habis, mungkin 20 siri kot. Lebaran sekarang baru 40 muka surat, 5 kali sesi, 5 jam. Makna kita ada lagi sekali ganda lagi. Kita ada lagi 120, 5 sesi, mungkin 15 boleh habis. 5 sesi 40. InsyaAllah ya. Makna 10 sesi 80, 15 sesi 120. 15 mungkin 17 begitulah insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Tajuk kita pada hari ini, apa maksud meyakini kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tajuk ini merupakan bahagian yang kedua dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan kita